Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adun bincang minta rasuah. Itu video yang sedang tular di media sosial. Bercakap tentang video adun bincang rasuah ini membuatkan ramai netizen makin tak percaya dengan ahli politik. Bayangkan kalau sebelum ini semua ini hanya seperti cerita dongeng. Semua ini hanya banyak yang disangka-sangka. Ramai yang hanya mungkin spekulasi di luar sana. Apa pula pendapat Anda semua? Adakah Anda juga seperti ramai netizen, kebanyakan netizen yang merasakan bahwa ahli politik ini sukar dipercayai kerana tindakan-tindakan mereka yang selama ini dalam kempen banyak yang tak ditepati. Tapi jauh sekali mempunyai bukti tentang adanya rasuah dalam kalangan ahli politik adun maupun ahli parlimen. Tetapi dengan tularnya video dan audio melibatkan adun yang membincang tentang rasuah, ini satu lagi dimensi baru dalam politik di Malaysia yang benar-benar merugikan negara dan benar-benar membuatkan ramai rakyat Malaysia yang kecewa. Kata rakyat Malaysia, sudahlah berperanan sebagai pemimpin, minta rasuah pula. Mereka kata inilah sebabnya banyak projek, banyak program tak siap-siap maupun tak berjaya sepenuhnya. Manakan tidak. Bayangkan kalau projek itu RM1 juta nilainya, selepas rasuah sini sana, suap sini sana, hanya tinggal saja 300, 400, 500 ribu. 500 ribu lagi entah kemana. Itu belum mula projek, baru nak merasuah sini sana. Inilah yang sebenarnya Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, cita-citakan untuk dihapuskan dan diperangi habis-habisan. Tapi ramai pula yang seakan-akan tak suka. Ramai yang mencela, ramai yang mencemu, ramai juga yang memperli Anwar Ibrahim. Biasalah kan, mereka mungkin tak suka sebab periuk nasi mereka yang tak halal itu, haram itu, ditutup pula oleh Anwar Ibrahim. Tapi kita sewajarnya sebagai rakyat Malaysia, wajar menolong, membantu, menyokong, bahkan melaporkan kalau kita nampak ada rasuah di sekeliling kita. Jangan takut-takut. Kerana perbuatan rasuah itu sebenarnya adalah penyakit paling membara, paling tiada ubat di Malaysia. Hari ini kita dikejutkan dengan video adun bincang rasuah, pemberi maklumat sedia tampil tapi takut akibat. Ini paling kita benci. Apabila ada orang yang cuba mahu memberikan maklumat berkait dengan rasuah dalam kalangan ahli politik khususnya pemimpin, ada pula ugutan ataupun ada pula intimidasi daripada ramai orang, terutamanya para pemimpin, ugutan sini sana. Jadi mungkin ini yang menyebabkan rasuah dalam negara kita tidak pernah berakhir. Sebab ada yang melindungi atau ada yang cuba mengugut pemberi maklumat. Jadi sampai bila agak-agaknya rasuah nak boleh dihancurkan, tamatkan di Malaysia kalau begini. Tapi kita setujulah kalau setiap pemberi maklumat yang ada di Malaysia tampil tanpa ada rasa takut dan paling penting sekali mestilah dilindungi oleh pihak berkuasa. Pemberi maklumat yang memiliki bukti video yang didakwa memaparkan beberapa adun membincangkan penerimaan rasuah bernilai ratusan ribu ringgit, mengaku dia bimbang mengenai keselamatannya kerana skandal itu melibatkan individu berjawatan tinggi. Siapakah ahli Dewan Undangan Negeri yang berjawatan tinggi ini? Dan paling penting sekali, kita mau tahu adun itu, ahli Dewan Undangan Negeri itu di mana, negeri apa? Adakah itu negeri kerajaan atau negeri pembangkang? Tak pedulilah dia kerajaanKah, pembangkangkah, kalau dia melakukan rasuah tangkap saja. Kena rasuah ini bukan saja merugikan tetapi menghancurkan masyarakat dan negara. Kata pemberi maklumat itu, ini melibatkan pemimpin tertinggi sesebuah negeri.
Mereka ini adalah orang yang berpengaruh, akan ada kesan politik dan peribadi yang teruk, katanya kepada Malaysia Kini. Adakah orang yang disebut ini, pemimpin tertinggi ini berjawatan besar? Identiti ini mengejutkan kita semua. Akhirnya, adun-adun yang terlibat dalam perbincangan rasuah ini mula kita kenal satu persatu. Identitinya mula didedahkan satu persatu. Rupa-rupanya, identiti mereka itu dari sebuah negeri, dan mereka adalah orang yang berpengaruh, dan kalau mereka itu didedahkan akan meninggalkan kesan politik dan kesan pribadi yang teruk kepada pemberi maklumat. Inilah yang menyedihkan. Pemberi maklumat pula tiba-tiba disiasat, yang dilaporkan tak pula diberikan siasatan. Di negeri mana? Ini yang betul-betul kita nak tahu. Identiti orang ini betul-betul mengejutkan kita, dan ada sudah yang memberikan ramalan-ramalan. Anda meramalkan siapa dan negeri mana? Tapi cluenya ialah pemimpin ini pemimpin tertinggi sesebuah negeri. Mereka ini adalah orang yang berpengaruh, akan ada kesan dan politik dan pribadi yang teruk kepada pemberi maklumat. Agak-agaknya di negeri mana? Kata pemberi maklumat ini, inilah sebabnya saya memohon perlindungan penuh. Walaupun sebelum membuat laporan kepada SPRM, katanya, menurut pemberi maklumat itu, SPRM yang dimaklumkan mengenai video itu bulan lalu tidak dimaklumkan ahli politik itu dari negeri mana. Klip audio yang dimainkan oleh peguam saya untuk pegawai SPRM tidak mengandungi butiran itu juga. Kata beliau, saya takut apabila ia melibatkan ahli politik, dinding pun ada telinga, tambah beliau lagi. Pemberi maklumat itu berkata, dia sanggup menyerahkan semua bukti kepada SPRM, malah memberi keterangan di mahkamah jika dia diberikan perlindungan. Dia juga merujuk kepada kenyataan bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim bahawa mereka yang memilih untuk mendedahkan salah laku perlu berhadapan dengan ketidakpastian berkaitan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Ini adalah kebimbangan yang sama yang diluahkan oleh peguam saya kepada SPRM semasa mesyuarat mereka seperti yang disebut oleh Ketua Pesuruhjaya Azam Baki, katanya lagi. Pemberi maklumat itu merayu kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang berikrar tidak akan berkompromi dengan rasuah untuk campur tangan dalam perkara itu. Saya yakin Perdana Menteri mahu kes ini disiasat. Jadi saya mohon bantuannya, tambah beliau lagi. Ketika dihubungi, peguam memberi maklumat, Izwan Azmi mengesahkan Anwar guamnya bersedia untuk tampil mendedahkan butiran skandal itu dan menjadi saksi jika diperlukan. Bagaimanapun anak guam saya mempunyai pertimbangan tertentu, katanya kepada Malaysia Kini. Izwan berkata dia akan hadir ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya sekali lagi untuk mengulangi kebimbangan anak guamnya bagi mendapatkan perlindungan untuknya. Semalam Malaysia Kini melaporkan bahawa ia melihat 8 video, setiap satu memaparkan adun berbeza yang didakwa menerima ratusan ribu ringgit untuk menyokong permohonan sebuah syarikat untuk projek di negeri mereka. Perbincangan dalam video itu melibatkan ahli perniagaan yang wajahnya tidak kelihatan, meminta ahli politik termasuk mereka yang memegang jawatan kanan memulangkan wang itu kerana lesen untuk projek itu telah dibatalkan. Ahli perniagaan itu juga memberi mereka pilihan untuk memulangkan jumlah masing-masing secara ansuran. Malaysia Kini juga mengetahui bahawa terdapat beberapa lagi video yang melibatkan adun lain juga. Azam kemudiannya mengesahkan bahawa pertemuan antara pegawainya dengan peguam memberi maklumat telah berlangsung pada 30 Oktober. Ketua Pesuruhjaya mengesahkan pemberi maklumat itu membuat laporan bagi membolehkan proses perlindungan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat. Dia juga mendedahkan bahawa peguam pemberi maklumat itu mahu pegawainya menandatangani perjanjian memastikan imuniti untuk anak guamnya terhadap kesan undang-undang, tetapi ini telah ditolak.
Azam Baqi berkata, undang-undang menyatakan bahawa apabila seseorang individu memberikan maklumat kepada pihak berkuasa, dia dilindungi, tetapi ia juga menyebut bahawa jika individu itu didapati terlibat dalam kesalahan itu, perlindungan itu boleh dibatalkan. Laporan Malaysia Kini mengenai video itu juga nampaknya menimbulkan kebimbangan di kalangan kerajaan dan pembangkang, dengan ahli politik dan pembantu mereka menghubungi portal berita untuk bertanyakan negeri yang terlibat. Malaysia Kini tidak mendedahkan identiti ahli politik dalam video atas permintaan pemberi maklumat. Wah, ramai betul yang berminat dengan isu itu, dan ramai pula yang menelpon Malaysia Kini bertanyakan di negeri mana yang terlibat. Tiba-tiba ada pula yang bimbang daripada kalangan kerajaan maupun pembangkang dengan ahli politik dan pembantu mereka menghubungi portal berita itu untuk bertanyakan negeri yang terlibat. Wah, ini memang menarik. Apabila sudah didedahkan, ramai pula ahli politik yang tiba-tiba tertarik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.